Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang kita bicarakan tentang ilmu tauhid daripada kitab Matan Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Hari ini pakai baju lain. Tak penting. Tak apa. Dan ada penting. Program penuh. Oh, insum sikit. InsyaAllah. Orang muda sebenarnya ketua sikit ya. Jadi kita buka muka surat yang ke-10, kitab Matan Faridah atau Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Pada muka surat yang ke-10, satu baris ke bawah, iaitulah qaul Imam Asy'ari. Tak faham Ustaz, naik atas sikit. Sebab hari itu kita bicara tentang yang atas tu, tapi cerita sikit lah. Kita ulang macam tu lah. Macam mana ulang-ulang supaya hafal. Macam itu. Tapi laju sikit lah yang atasnya. Ada soalan tak tahun minggu lepas? Tak tinggal? Tak ada? Selalu ini tak lupa lah. Dan soalan. Okey, tak apa. Sambung yang ni. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat itu, ini dinamakan sifat nafsiyah. Iaitu sifat apa? Wujud. Satu sifat wujud, iaitu sifat nafsiyah. Nisbah kepada nafsi, diri, dengan makna zat, merujuk pada zat Allah Ta'ala. Allah wujud. Itu pada sifat namanya nafsiyah, yang merujuk pada zat Allah Ta'ala yang wujud. Kerana tiada melazimkan ia melainkan akan zat. Dia cerita tentang zat. Baik itu ada setengah para ulama bahas dalam lagi. Dia kata wujud ni tak perlu letak dalam sifat 20. Sebab apa? Dia bukan bicara tentang sifat, dia bicara tentang zat. Tapi para ulama, kebanyakan jumhur para ulama kata letaklah supaya lebih faham. Kalau tak faham wujud kan macam mana dia ada sifat yang lain. Kalau contoh kata Ustaz Sufi ada, nak tahulah ada. Kalau kata tak sebut Ustaz Sufi ada, tahu tak Ustaz Sufi ada? Tak tahu. Boleh faham tak? Mana wajib, bukan wajib nak kata kita kena faham. Nak kenal Allah Ta'ala, kena tahu juga tentang Allah Ta'ala itu wujud. Faham? Yang tu je dibahas, tak panjang. Sebab nak ceritanya, dia wujud ni bukan sifat, tapi dia sebenarnya merujuk pada zat. Itu je. Dan yang 5 kemudian daripadanya. Yang kedua nama dia sifat salbiyah. Dan makna salbi itu nafi. Nafi itu kerana tiap-tiap satu daripadanya sifat salbiyah itu menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Apa dia sifat dia? Wujud. Wujud tu bukan. Wujud tu sifat nafsiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Itu nama sifat salbiyah. Menafikan Allah Ta'ala yang pertama, iaitu Allah Ta'ala kemana? Wujud. Qidam tu kekal. Nak mengatakan Allah Ta'ala itu kekal, menafikan Allah Ta'ala itu binasa. Yang kedua baqa. Qidam kan kekal. Qidam ni sedia. Qidam sedia. Nak mengatakan Allah wujud sedia kala. Allah wujud tidak dijadikan. Maha suci Allah wujud tanpa dijadikan. Itu namanya qidam, sedia. Menafikan Allah Ta'ala itu ada yang menjadikan. Yang kedua baqa, iaitu kekal. Menafikan Allah Ta'ala itu binasa. Yang ketiga
Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan perkara baru. Menafikan Allah Ta'ala itu sama macam makhluk. Nak nafi tu, kalau tak belajar ni macam mana nak tahu nak nafi? Kena belajar baru tahu nak nafi ni. Sebab lama tak faham ni nak nafikan Allah tak sama makhluk. Sebab itu ada golongan bawakan pemikiran Allah Ta'ala itu berada di langit. Lalu kita tak belajar ni ikut. Betul tak? Sebab apa dia kata ayat Al-Quran menyebut Ar-Rahman ala arsyistawa. Ar-Rahman yakni Allah ala atas, arsyistawa arash beristiwa, duduk. Betul tak? Nak merujuk kat situ, arash di mana? Di langit. Adakah Allah Ta'ala duduk di langit? Ayat Al-Quran tu. Adakah Allah Ta'ala duduk di langit? Senyapnya tak jawab. Kita tanya ni, ya ke tidak? Tidak. Ahli sunnah wal jamaah menjawab Allah Ta'ala wujud tanpa tempat. Maha suci Allah, wujud ada tempat, khususnya di langit. Langit itu ada atas, ada arah, ada juzuk, ada sudut. Tak boleh Maha suci Allah ada arah, sudut, jisim. Maka terbatallah, menafilah Allah Ta'ala itu ada arah, ada jisim. Sebab itulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ternafilah Allah Ta'ala sama macam makhluk. Sebab makhluk ada arah, ada jisim. Saya duduk atas kerusi, yang lain duduk atas kapet. Di depannya ada apa namanya, kitab, ada tak ada. Itu cerita dia. Ada yang ada tak ada. Saya pun lupa bawa ini. Lepas tak? Tu dia cerita nak menafikan Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Belajar dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab itu tahun minggu lepas kita bawa tentang kisah Dajjal. Betul. Sebab nak menafikan Allah Ta'ala itu bersalahan dengan perkara-perkara yang baru. Dajjal itu makhluk, dia bukan Tuhan. Lalu jelas bila ada jisim, ada jirim, itu bukan Tuhan. Itu penting belajar dalil mukhalafah. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya. Bukan maknanya Allah berdiri macam tu, bukan. Nak mengatakan berdiri Allah dengan sendirinya, Allah Ta'ala tidak berhajat dengan makhluk. Kita makhluk berhajat dengan Allah, dan kita juga berhajat dengan makhluk yang lain. Contoh jual beli. Ada duit, orang tak nak jual, jadi tak jadi. Dia ada, kita ada connection, kita perlu orang. Kadang-kadang contoh masa kecil dulu, ada basuh, umur setahun dah boleh basuh tahi sendiri, tak boleh. Perlukan ibu dan ayah. Tapi ayah bagi kat ibu je biasa. Tapi ayah bagus banyak sekali. Zaman sekarang lain. Dulu saya tengok bagi mak je. Sekarang bagus ayah sekali, sama-sama. Lain siap. Nak cerita dia tu, kita berhajat ataupun bergantung dengan yang lain. Nak kerja bergantung dengan ada orang yang berikan kerja. Itulah cerita dia. Panjang cerita dia. Dan seterusnya wahdaniyah yang kelima, iaitu Allah Ta'ala itu esa. Esa tu maknanya satu lah, senang kata. Wahdaniyah, Allah itu esa, satu. Allah tidak berbilang. Allah tidak menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Yang tadi tu menafikan Allah Ta'ala apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi, menafikan Allah Ta'ala bergantung dengan makhluk. Yang ni pula wahdaniyah, menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Sebab itu kita belajar kan munfasil pada zat, kan muttasil pada zat, kan munfasil pada sifat, kan muttasil pada sifat, kan muttasil pada af'al, iaitu perbuatan, kan munfasil pada af'al, perbuatan. Ingat tak ingat ni? Lama dah Ustaz, 5 tahun lepas. Iyalah. Itu nak kena ulang. Biasalah. Tauhid. Kamu mufasil apa? Kamu muttasil, munfasil ni. Tak apalah, nantilah kita ulang balik. Kan ulang balik tak ingat pula yang ni. Tak apa.
Faham tak? Sifat salbiyah menafikan sifat kekurangan Allah Ta'ala. Sebab itu kata wajib belajar sifat 20. Saya ulang, wajib belajar sifat 20. Kadang orang tak faham, dia kata tak belajar lah, kita dah pandai, kita dah tahu Allah Esa, dah cukup. Mana boleh. Sebab tu perkataan kita banyak bersalahan dengan perkataan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak belajar berdosa. Kalau orang dah tegur, dia menyalahi juga, itu boleh jatuh kufur. Jangan main-main. Sebab tu kena belajar. Jangan ego, jangan sombong. Belajar. Yang seterusnya, dan 7 yang kemudian daripadanya, sifat ma'ani, kerana ia beberapa makna yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Orang kalau biasa orang mula-mula duduk majlis kitab ni memang kadang-kadang pening. Orang kata tak faham lah ustaz, apa tidur ma'ani pula cuba ni. Macam tu lah kita belajar. Oh pandai. Orang sekarang nak belajar yang senang-senang umum-umum, macam nak pandai. Dia kalau kita belajar kat sekolah pun dia ada tahap dia kan. Yang pertama tadika, 6 tahun ke bawah. Lepas tu darjah 1, darjah 2, darjah 3, itu namanya tahap rendah. 4, 5, 6 nama dia tahap tinggi. Dan sekolah rendah tahap tinggi. Lepas tu kata 1, 2, 3 namanya menengah rendah. Lepas tu 4, 5 menengah tinggi, menengah atas. Nak cerita dia, takkan kita nak belajar EDC je daripada sekarang ni nak cerita, nak bayangkan. Orang kadang-kadang belajar kitab ni susah lah ustaz. Kita belajar senang-senang, faham lah. Dah macam mana nak belajar tak rendah aja. Sampai bila nak jadi alim? Ni semua ni kan kita nak jadi, kan nak jadi apa? Kita nak jadi kiai. Kalau perempuan bagi nyai. Perempuan nyai. Laki kiai. Jadi itulah. Kena belajar tahap tinggi lah. Ini pun bukan tahap tinggi sangat. Ini menengah rendah. Menengah rendah lah. Ini orang kata darjah 5, darjah 6 punya apa? Darjah 4, 5, 6. Rendah tinggi. Sekolah rendah. Peringkat atas. Itulah yang kurang tu. Dia tak tahap sekolah menengah lagi. Ni kita ni bukan tahap sekolah menengah lagi. Ini baru tahap UPSR. Itu ustaz. Itu tak buka kitab besar lagi tu. Sebab itu kalau ceramah-ceramah umum itu namanya itu tadika. Senang faham. Tadika lagi. Sebab itu saya kata belajar biar sampai jadi pandai. Bukan kita dengar macam best, tak ngajar best. Tapi balik belajar apa tadi? Belajar apa gitulah. Kita kena taat pada Allah Ta'ala. Dan itu semua kita tahu. Apa yang dalamnya yang kita pegang dalam amalan kita ataupun dalam hati kita nak buat apa. Sebab tu belajar kitab. Kita belajar ni kan. Tak apa. Bukan kita kata nak mempelekehkan yang cara orang umum. Tak. Nak cerita dia. Biar ada tahap, naik tahap. Nanti lepas habis ni kita buka kitab besar sikit. Dia kalau tahap tinggi, menengah atas, itu kita harap. Itu baru betul. Bawa masuk universiti. Kalau ustaz baru main Jawi ni, kita ni saya tahu ni ustaz sekolah rendah. Kita lah. Sama lah kita ustaz. Ustaz Mustafa sama kita. Gitu. Sekolah rendah je kita. Dia main kita Arab, kita besar-besar. Itu cerita lain. Boleh faham? Kita bukan ada apa pun belajar ni. Tapi kena belajar. Jangan sampai ada orang dia dapat tadika, dia nak pergi ke menengah. Pening tak rasa? Itu memang pening. Dia lalu dulu sekolah rendah. Sekolah rendah apa dia? Macam hari tu kita lalu kita rendah-rendah, fardu ain, yasas. Dia tinggi sikit dia, tak tinggi sangat lah. Kasi dia darjah 4 je ni. Tak sampai PSR lagi. Tapi tu pun dah susah. Macam mana? Tak apa, belajarlah. Ulang. Sambung. Mana lagi? Dan 7 kemudian daripadanya sifat ma'ani, kerana ia beberapa makna
yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani, sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Apa dia sifat dia? Iaitu sifat qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ni 7. Hafal. Kena hafal. Ini nak mengenal Allah dengan sifatnya. Ini sifat ma'ani antara tempat yang penting. Sebab sifat ma'ani bersamanya ada ta'alluq. Ta'alluq ini hal bergantung dengan sifat ma'ani. Bergantung dengan perkara-perkara, mungkin dia perkara-perkara yang harus akal, wajib akal atau mustahil akal. Apa ni ustaz tak faham? Tak apa, duduk dah awal balik. Penting tak? Penting. Tak apa, jangan risau. Kita slow dapat nanti. Yang belakang nyari tak harus akal apa? Wajib akal. Tak tahu lah ustaz. Bila belajar tu? Kita belajar 3 tahun lepas. Tak apa. Carilah nanti. Okey, ceritalah ustaz. Okey, kita cerita sikit. Harus wajib dulu. Wajib akal iaitu hal-hal berkaitan dengan Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Itu dia panggil wajib akal. Mustahil akal, mustahil pada sifat dan zat Allah Ta'ala. Harus akal pada makhluk. Itu je. Contoh ustaz. Sifat qudrah maknanya senyap. Berkuasa. Orang tak ada cek juga apa qudrah ni. Qudrah maknanya berkuasa. Artinya Allah berkuasa mengadakan sesuatu perkara dengan perkara yang dikehendakinya. Apa dia? Itu sebab iradah dikehendakinya. Iaitu setiap perkara yang berlaku atas muka bumi atas kekuasaan Allah Ta'ala. Tunjukkan saya atas muka bumi ini satu perkara bukan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ada tak? Tak ada. Segala perkara Allah jadikan. Jika ada dengar orang kata, tuan-tuan, ajal mau, jodoh, pertemuan, rezeki, Allah dah tetap. Iman belum tetap. Itu salah. Senang cakap. Boleh faham? Pernah dengar tak? Saya pernah dengar. Yang lain tak tahulah pernah dengar ke tak. Bahaya. Seolah-olah menafikan Allah Ta'ala itu. Ada benda perkara yang Allah Ta'ala hendak tapi tak berlaku. Allah jadikan tapi tak berlaku. Ada kuasa lain. Kena hati-hati. Batu belajar, kena belajar tauhid tu. Ada tak? Ada. Siapa dia? Tanya lah siapa. Ya, sebab itu belajar kena betul. Macam-macam orang cakap. Tak apalah, sambung. Sebab itu belajar sifat qudrah. Sifat qudrah ni pada siapa? Iaitu kena pada sifat harus akal. Apa dia harus akal? Iaitu makhluk. Allahu Akbar. Susah pula nak ingat. Kena tulis juga ni. Dia boleh faham tak? Gini. Sifat ma'ni. Okey, iaitu sifat qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ada 7. Tapi ada salah satu daripada sifat ma'ni ni tak ada ta'alluq. Iaitu sifat hayat. Hayat tak ada ta'alluq. Yang lain ada ta'alluq. Dan setiap sifat ta'alluq dia ada berta'alluq, kemungkinan berta'alluq pada wajib akal, mustahil akal, harus akal. Faham tak? Okey. Jadi apa yang dita'alluki oleh sifat qudrah ialah harus akal. Apa itu harus akal? Iaitu makhluk. Allah Ta'ala mengadakan dan mentiadakan sesuatu perkara, sesuatu makhluk. Akal itu apa dia? Makhluk. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa mengadakan dan mentiadakan makhluk. Pusing sama je ni. Tapi kadang-kadang gitulah. Ustaz, boleh cakap laju macam tu? Dah biasa. Dah ulang-ulang macam tu lah. Dia macam mana cakap laju? Itu lah. Dia tak fikir datang. Tak apa. Lepas ni semua dapat ni insyaAllah. Kiai-kiai ni insyaAllah. Boleh faham sebab makni.
Dia macam sifir lah. Kan mula-mula kecil-kecil juga ingat. 1 darab 1 apa? 1 2 atau sifir 1 ni pun sangat tak pandai. Paling kan naik sikit sifir 2. 1 darab 2 2 darab 2 4 3 darab 2 12 kan. Kan dulu kan 1 seluruh. Lama-lama cikgu kata hafal. Ini macam mana jawab soalan? Hafal. Jadi lama-lama jadi ingat dah. Okey, 9 dah 9 berapa? Tak ingat. 81. Kan dia congak gitu lah belajar. Dia dah lama hafal tu congak. Nak ceritanya belajar ni sama je. Sebab itu kata jangan kata susah. Belajar jangan kata susah. Susah sebab tak nak belajar. Tu je cerita ni. Sebab itu kita belajar bukan hanya untuk jadi pandai. Kita belajar untuk memastikan kita selamat dunia akhirat. Dan kalau kita belajar kata susah, macam mana nak selamat dunia akhirat? Baru-baru ni hari Isnin hari tu saya buka kitab Syiarus Salikin dekat Sungai Redan. Kitab Syiarus Salikin, pendengar. Dia saduran daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Syiarus Salikin menceritakan tentang adab berguru. Tak bawa pula kitab. Nanti saya bawakan. Dia pecah dua. Adab berguru pecah dua. Satu yang kena pada dirinya. Yang kedua kena pada gurunya. Yang kena pada dirinya ada 7. Yang kena pada gurunya ada 11. Yang kena pada dirinya yang pertama niat. Itu dalam kitab sebut. Ustaz hafal. Dah ulang berkali hafal lah. Yang pertama niat. Belajar ilmu kena niat betul. Bukan untuk menunjuk-nunjuk. Bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk berbahas-bahas. Kita belajar ilmu. Niat kita ialah untuk selamat dunia akhirat. Yang kedua, mestilah belajar ilmu fardu ain dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Yang ni saya nak tekankan. Sebab zaman sekarang ni orang ramai tak faham. Kenapa fardu ain dulu? Sebab itu adalah wajib. Ilmu lain ada fardu kifayah dan ada juga yang sunat. Fardu kifayah ni banyak benda yang fardu kifayah lah. Ramai orang banyak belajar ilmu fardu kifayah sehingga meninggalkan perkara yang fardu ain. Apa dia fardu ain yang kita belajar sekarang? Tauhid, fikih dan tasawuf. Ini fardu ain. Kalau belajar hadis itu fardu kifayah. Belajar tentang tafsir Al-Quran itu fardu kifayah. Ya, iya. Sebab itulah pengajian perlu dilengkapkan 3 perkara dulu sebelum pergi yang lain. Iaitu tauhid, fikih, fiqh. Orang dulu kata fikih, fiqh. Tapi kalau betul guru saya kata nahwu saraf betul fikih. Jangan orang sebut. Yang ketiga tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu iaitu ilmu akidah. Ilmu fiqh, ilmu syariat. Khususnya belajar tentang ibadat. Pecah 4 lah. Ibadat, jinayat, muamalat, munakahat. Wajib belajar. Yang satunya ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ini 3 perkara ni belajar. Ilmu tauhid belajar apa? Ini sifat 20. Kalau tak belajar sifat 20, 3 ilmu tauhid tak? Kurang lengkap sekarang. Kalau kita belajar ilmu tauhid, dalam kitab tu tak ada menceritakan sifat 20, kurang lengkap. Dia faham? Kalau belajar ada ustaz tu mengajar ilmu tauhid tak sebut pun sifat 20, kurang lengkap. Bukan saya kata ni. Ini para ulama yang bahaskan wajib belajar sifat 20. Bukan saya cakap ni. Tak percaya buka awal-awal, tak buka awal kitab lah kan. Awal kitab dah cerita dah. Wajib belajar sifat 20 supaya kita jelas i'tiqad kita kuat dalam berpegang mengenal Allah Ta'ala. Boleh faham tak tu? Sebab itu saya kadang-kadang sedih tengok baru-baru ni pun saya pergi ada masjid apa dah
dekat Pontianak. Lepas tu dia datang, ada pakcik tu datang. Yalah, kita siang lain, siang doktor, malam ustaz. Jadi waktu tu doktor lah. Pakai baju lain sikit lah. Waktu dia datang kan, bual-bual kan, dia cerita, dia kata, kita sekarang ni kena fokus benda yang asas. Saya betul lah. Saya pun nampak, ya betul. Dalam Al-Quran ada apa? Dalam kitab-kitab yang sebut asas yang kita belajar kat masjid, ilmu fardu ain, fikih, tasawuf. Lepas tu ayah kata betul lah. Dia pun kata betul lah. Saya tanya pula, tauhid ada orang ajar tak sini? Itulah kadang-kadang yang biasa kita ada hadis Allah tak faham juga. Boleh faham tak tu? Dia tak faham juga. Ingat ke asas tu dia faham. Hadis, tafsir. Saya cakap hadis tafsir tu fardu kifayah tu. Yang betul-betul fardu ain kena perkuatkan pengajian tauhid, syariat, fikih. Fikih ada tak? Itulah kita macam tak ada sangat lah. Kita ada hadis. Boleh faham tak ayat gitu? Maknanya ramai orang tak faham lagi tentang perkara fardu ain. Ni setiap masjid kena ada. Jadi kalau ustaz tak pergi mana-mana cakap, dah ada dong pengajian ni. Bukan suruh kita ngajar, bukan suruh ustaz, cari orang untuk mengajar sifat mengajar tentang tauhid, fikih, tasawuf. Kena ada. Mana masjid kena ada. Utami kena ni. Kena cakap betul-betul. Tapi sebenarnya saya dah cakap, itu saya jumpa Qadi Kulai. Ada Kulai makan sekali sengaja dekat Masjid Barak pagi tu kan. Dia cakap dia sama juga. Kita nak memperkuat, tapi itulah cerita kita. Tak ada orang. Inilah KKM insya-Allah. Faham tak? Inilah. Anyai insya-Allah tunggu masjid nanti. Ngajar, belajar betul-betul insya-Allah. Nak bagi semangat ni. Boleh? Boleh tak boleh ni? Mata tak yakin diri je. Boleh insya-Allah. Saya ada kerja lain ustaz, tak apa. Saya ada kerja lain juga. Tak apa. Sebab saya cerita ni Qadi Kulai, tak lupa nama. Apa Qadi Kulai? Tak kenal lah. Syahrudin. Ya. Syahrudin. Ustaz Syahrudin. Saya ngajar pagi tu subuh. Saya ngajar itu. Sebab ni dah kitab ni kan. Dia kata makan sekali. Dia kata tu lah. Itulah kita. Banyak orang ngajar benda yang tak perlu. Dia pun nampak tu. Sekarang kita tekan bagus lah. Kata bagus lah. Kita mengajar tauhid memang lah. Susah. Ya. Ya, saya kata saya pun tak pandai. Saya baca je. Guru saya suruh baca je. Kalau ada yang silap ke, yang tak teringat ke apa, tegur lah. Kita tak pandai. Kita baca. Jadi itu cerita dia pun nampak. Tadi pernah nampak. Banyak lagi masjid-masjid tak nampak. Nabi Ustaz lah. Pencakap. Kan? Boleh? Tauhid kena ada. Setiap masjid kalau dapatlah jumpa kawan-kawan tauhid, fikir, tasawuf kena ada pengajian setiap masjid. Surau. Kalau tak ada tu macam kau lengkap. Faham tak ni? Boleh? Siapa-siapa lah kalau ada pegang surau ke masjid ke, kena cakap. Sebab ini orang ada ilmu ni, dia tanggungjawab ni, kena cakap. Seterusnya, maka inilah 13 sifat serta segala lawannya dan segala dalilnya yang wajib kita ketahuikan dia, wajib tahu atas jalan tafsil, yang dalam keadaan teliti kena faham 13 sifat, iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. 13 sifat wajib secara tafsil, mendalam. Faham tak? Pada kaul yang rajih, kaul yang kuat, iaitulah kaul Imam Asy'ari
Abu Hasan Asy'ari yang kita pegang kat Malaysia ni. Inilah kaul ni. Bersalahan bagi kaul pendapat Qadi dan Imam Haramain bahawasanya segala sifat yang wajib diketahuikan atas jalan tafsil itu 20 sifat. Imam Abu Hasan Asy'ari kata 13 cukup. Tapi kata imam lain, Qadi dan Imam Haramain kata tak cukup. Kena tahu 20 sifat. Itu yang kita kata sifat 20. 20 sifat yang ditambahkan sifat ma'nawiyah. Tambah lagi sifat ma'nawiyah 7 lagi. Yang 7 dan menjalani atasnya oleh Syekh Sanusi. Imam Sanusi dia bahas dalam kitabnya Matan Ibrahim. Apa dah? Matan Ibrahim Imam Sanusi. Dia kata 20. Belajar 20. Dalam akidahnya Matan Ibrahim. Dah cerita dah sini. Matan Ibrahim. Dan ini kaul ialah yang masyhur sekarang ini. Yang masyhur lain, rajih kuat. Masyhur tu yang popular. Dan yang 7. Yang 7 tu apa dia? Kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa. Dan mustahil keadaannya yang lemah. Dan makna keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa itu berdiri kudrah pada zatnya Ta'ala atas kaul yang pertama. Dan suatu dikatakan pada 6 sifat yang lain akan datang. Ini cerita lagi. Dan kaunuhu muridan. Tak payah tu akan datang. Kedatangan cerita dia. Kaunuhu muridan. Artinya keadaan yang mengkehendaki. Allah Ta'ala mengkehendaki. Dan ada juga keadaan Allah Ta'ala yang mengkehendaki. Itu ditambah tu. Dan mustahil keadaannya ada suatu dengan ketiadaan kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau kita belajar, kita macam lebih kurang sama. Tapi itulah tengah je lah belajar ni. Macam mana? Lepas tu Abu Hasan Asy'ari kata tak perlu tambah. Tapi nak tambah juga supaya menguatkan. Terima lah. Dan kaunuhu aliman. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mengetahui. Dan mustahil keadaannya Allah Ta'ala jahil. Mustahil Allah Ta'ala jahil. Dan kaunuhu hayyan. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang hidup. Dan mustahil keadaannya Allah Ta'ala yang mati. Allah Ta'ala hidup. Kalau mati, jadilah cerita macam cerita Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim dia pergi mana? Dalam satu kisah Nabi Ibrahim kecil lagi. Lalu orang buat puasa pesta kedua semua keluar daripada bandar. Yang tinggal Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim buat? Pergi kat kuil, pecahkan semua berhala-berhala kecil, sangkut dekat berhala besar. Lalu tanya. Tanya tak. Lalu baliklah orang ramai-ramai. Bila balik tengok semua pecah ni, kenapa macam ni? Lalu didapati ada seorang tak pergi, iaitu Nabi Ibrahim panggil. Wahai Nabi Ibrahim, ni kenapa kau buat macam ni? Macam mana kamu tahu aku yang buat? Dia tak nak flee, nak tanya dulu. Macam tahu bukan ke kapak tu atas leher berhala besar tu? Itulah buat tu. Kau yang buat berhala besar tu buat. Kan kamu sembah kan? Itulah. Dia tak buat hati kot. Kalau buat tambah. Dia nak dia je. Lalu Namrud. Firaun tu Namrud. Firaun Namrud lupa saya. Namrud. Sama Namrud kan? Namrud kita lupa dah banyak sangat cerita. Lalu Namrud tanya. Dia kata berhala besar tu tak ada nyawa. Dia tak hidup. Macam mana nak musnahkan semua? Kau tanya kenapa sembah? Tahu tak hidup, sembah. Ini cerita dia. Namanya hal keadaan Allah Ta'ala hidup.
Dia mati mana kalau hidup mana boleh melakukan segala perkara. Kalau mati tu apa semua? Nampak sangat bodoh di situ. Kan? Ya, gitu kan? Gitu. Jadi faham kenapa kita belajar sifat hayat, iaitu kaunuhu hayyan, artinya keadaannya yang hidup, dan mustahil keadaannya yang mati. Dan kaunuhu sami'an, artinya hal keadaan yang mendengar, Allah Ta'ala mendengar. Dan mustahil keadaannya yang tuli, mustahil Allah Ta'ala tuli. Dan kaunuhu basiran, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang melihat. Dan mustahillah keadaannya yang buta. Dan kaunuhu mutakallimah, artinya keadaannya yang berkata-kata, Allah Ta'ala berkata-kata. Dan mustahillah keadaannya Allah Ta'ala yang bisu. Ini faham? Ini jadi bahas, tak panjang lagi. Sebab apa tak panjang? Sebab benda ni dah dijelaskan dalam sifat ma'ani. Tak perlu bahas panjang dah. Ini kata para ulama cukup secara ijmal, umum, boleh faham. Dan dalil segala sifat ini atas kaul yang mengisbatkan dia, diketahuikan dia daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Tak perlu panjang-panjang, dah faham dah. Belajar sifat ma'ani akan faham dah sifat kaunuhu ini. Sebab apa? Dah faham. Benda sama je, dijelaskan secara lebih panjang. Dan segala sifat yang dinamakan sifat ma'nawiyah, nisbah kepada ma'ani. Nisbah dia pada ma'ani juga. Kerana bahawasanya segala sifat yang melazimkan sifat ma'ani. Sebab benda ni segala sifat yang melazimkan sifat ma'ani. Sebab itu tak dibahaskan panjang. Tu je nak cerita. Dah berapa dah? Tak nampak lah. Kau dah? Ada yang masa? 2 minit lagi? 5 minit? 5 minit lama juga. Ada soalan tau setakat ni. Kita nak tanya dululah. Laju sangat ustaz malam ni. Dah biasa dah. Pakai baju ni je laju. Soalan pula, lupa dah. Mati roh ke mana? Jawab dululah sebelum masa ni lah. Jawab dulu. 5 minit ini kan. Ustaz Mustafa aku tahu tu. Kita pula bawa. Ada kitab, banyak kitab. Tapi nak cerita gini lah. Roh ni, dia tak musnah. Tapi sebenarnya boleh jika Allah nak, Allah menghendaki. Tapi janji Allah, roh ni tak musnah. Sebab itulah bila kita mati, roh di mana? Roh akan meninggalkan jasad. Bila tinggalkan jasad, roh akan naik ke langit. Bila roh naik ke langit, jasad tu akan disempurnakan, akan dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Kan dah kita Matla'un Badrain sebut, jika mati seseorang itu wajiblah atasnya 4 perkara. Pernah baca tak kita Matla'un Badrain sebut dulu kan? Jika mati seseorang itu, maka wajiblah ia 4 perkara, iaitu mandi, yang kedua kafan, yang ketiga solat, yang keempat tanam. Tu bukan dibuat sendiri semua ni, orang lain pun buatkan. Orang lain tu kita bergantung dengan makhluk nak katanya. Jadi wajib ni. Lepas tu kata kena, kalau boleh kena belajar ni. Anak-anak kita kena ajar ni. Kita kena belajar, anak-anak kena ajar. Sebab apa, bila kita meninggal, yang paling penting sebenarnya anak kita yang uruskan. Ni semua konsultan ni. Semua bagi orang ni, anak, latih anak. Ada tak suruh anak belajar? Ada?
Sekolah agama ada. Yelah, sekolah agama kan budak tak ingat kita. Saya bawa dia buat kursus jenazah. Sekolah agama Muhibbah. Kat sini sana. Taman sekolah agama Muhibbah. Tengok budak banyak tak pandai. Bukan apa kalau guru saya pesan kalau buat betul-betul jenazah betul tu kadang-kadang orang buat macam biasa. Asal buat je. Kalau betul kursus jenazah ni kalau betul tunjuk yang portion yang betul masa buat. Baru orang faham, oh ni banyak ni, banyak ni. Kalau mandi tu biar gosok betul-betul. Tapi jangan bogel lah, kita pakai baju lah. Gosok betul-betul. Pakai tujuh air macam mana. Kabarus banyak mana cepat tu. Tuang habis tu, bau kabarus sehari. Baik budak. Baik budak. Itu je cara dia nak baik budak. Tuang kabarus ni. Ingat mati je. Lepas tu kafan tu letak macam mana? Ni biasa sama-sama buat. Lepas tu orang tanya soalan. Ni cerita sikit lah sebelum baru tu. Cerita lagi macam best pula nak cerita bab ni. Boleh? Boleh? Boleh. Alang-alang ingat balik. Nanti kau memang tahu. Tinggal kita buat. Lepas tu saya cadangkan setiap orang kau boleh sediakan kain kafan untuk diri sendiri. Tak ada stok. Faham? Ini kadang-kadang meninggal tak tahu bila-bila. Susah orang nanti. Berlaku atuk kepada isteri saya. Apa panggil? Itulah kuranglah atau isteri. Meninggal petang. Nak cari apa? Nak cari kain, nak cari tu susah. Main mana susah lah. Sebab saya ni tak suka yang beli kit. Kan ada kan? Yang kit apa ni? Allah. Package dia ada buat kit mayat tu. Kit apa? Pengurusan jenazah tu. Saya tak ni sangat. Saya kalau boleh nak buat A to Z. Maknanya apa? Sebab guru saya pesan macam tu. Kain beli sendiri, potong sendiri. Lepas tu beli pacai sendiri, kapur baru sendiri. Lepas tu pakai apa? Air mawar sendiri. Beli apa? Minyak wangi sendiri. Oh sedap. Nak wangi tu letak. Ni kalau beli yang kit tu, berapa banyak paket kecil tu? Azan. Sambung.